Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah, yang diberkahi oleh Allah, kita mulakan tazkirah Jumaat kita dengan awal kita bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, mana yang belum niat iktikaf, kita niat iktikaf. Tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Nama itu iktikaf di hadal masjid lillahi ta'ala. Jadi tuan-tuan, sebagaimana kita berada di dalam rumah Allah ini, kita diam di dalam rumah Allah ini pada hari ini, hari Sayyidul Ayyam, kita pun dah niat iktikaf. Selagi itulah kita ini akan berterusan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat pun mendoakan kita, tuan-tuan. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah kasihanilah dia. Jadi begitulah kita, tuan-tuan, umat Nabi Muhammad SAW ni mudah kita untuk mendapat pahala. Usia yang pendek kita ini ditakdirkan Allah, tapi banyak dan panjang pahala kita, tuan-tuan, dirahmati Allah. Baik, alhamdulillah. Yang saya muliakan, Ustaz Muhammad Nasir kita, selaku Imam Masjid Mujahidin ini, juga yang saya muliakan Tuan Nazir, Timbalan Nazir, seluruh ahli tuan kuasa Masjid Al-Mujahidin. Saya muliakan juga Suhaibul Fadilah, barisan imam, barisan muadzin, tuan guru, para asatizah, tuan haji, abang-abang, dan seluruh tetamu Allah pada hari ini dalam rumah Allah pada Sayyidul Ayyam hari ini. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Terima kasih di atas undangan ini, dan saya daripada Perbadanan Wakaf Selangor. Dan untuk maklumat tuan-tuan yang dirahmati Allah, Masjid Al-Mujahidin ini sebenarnya telah diluluskan kutipan wakafnya oleh Perbadanan Wakaf Selangor, iaitu agensi di bawah Majlis Agama Islam Selangor, untuk melaksanakan kutipan wakaf. Jadi bila sebuah wakaf ni, tuan-tuan tahu sendirilah, dewasa ni, mutakhir ini, ramai orang bercerita, ramai yang buat collection wakaf. Wakaf berigi, wakaf telekung, wakaf sejadah, wakaf kapet, wakaf masjid, wakaf surau. Dan alhamdulillah, masjid yang tuan-tuan singgah, masjid yang tuan-tuan menjadi ahli karya padanya ni, Masjid Al-Mujahidin ini juga turut diberikan kebenaran, turut bersama-sama melaksanakan ibadah wakaf ini, tuan-tuan. Dan antara yang akan dilaksanakan oleh masjid ini, seperti yang tuan-tuan maklum, Ustaz Muhammad Nasir yang tadi ada maklumkan kepada saya, 3 perkara utama yang akan dimajukan di masjid ini. Antaranya ialah yang pertama ni, tuan-tuan, kubah ni, dom kita ni, tuan-tuan. Ustaz Muhammad Nasir tadi ada sebut, masjid kita ini indah, masjid kita ni cantik, tapi bocor, Ustaz. Jemaah banyak mengadu, terpaksa letakkan tadi, tuan-tuan, apa ni, baldi kalau nak takung air hujan. Allah Akbar. Yang seterusnya, tuan-tuan, begitu juga dengan mimbar ni. Mimbar ni yang akan selalu digunakan paling tidak Jumaat seminggu sekali. Mimbar Jumaat ni lah khutbah akan diperdengarkan kepada tuan-tuan. Dan yang seterusnya, yang ketiga juga, masjid ni Ustaz Muhammad Nasir kata tadi tak ada menara. Dulu ada, tapi dekat parking. Jadi kutipan wakaf ni juga selain itu adalah untuk digunakan juga bagi tujuan pembinaan di nanti menara Masjid Al-Mujahidin ni, tuan-tuan. Ini kita bagi dulu fakta dia lah, tuan-tuan dan rahmati Allah. Dan bagi setiap sumbangan wakaf, tuan-tuan, saya yakin dan percaya kat sini ramai yang kena cukai. Ramai yang kena cukai. Jadi bila tuan-tuan melaksanakan wakaf tunai dengan Masjid Al-Mujahidin ni, melayakkan tuan-tuan mendapat pengecualian cukai daripada pendapatan agregat di bawah Akta Lembaga Hasil Negeri ni 4411 dan 6. Itu nanti tuan-tuan bolehlah berurusan dengan ahli tuan-tuan kuasa pembinaan masjid ini untuk melaksanakan wakaf ni. Baiklah tuan-tuan, wakaf ni apa dia? Wakaf ni, orang ini wakaf dia ada beza, tuan-tuan. Wakaf ni dia ada perbezaan dengan zakat, dia ada perbezaan dengan sedekah, tapi semuanya sama, sedekah juga. Kenapa sama? Sebab sedekah ini asal perkataan dia sedekah, benar. Kita sebut sedekah kan. Sedekah bahasa Melayu dia. Asal perkataan dalam bahasa Arab dia sedekah. Sad dan qaf, ta marbuta. Sad dan qaf. Sad
Jadi dari sudut lugah ni, dari sudut bahasa ataupun dari sudut literal meaning dia, orang putih panggil sedekah benar. Jadi orang yang melaksanakan sedekah ni baru benar imannya. Dari sudut istilah pula, maksud sedekah ini adalah amalan memberikan sesuatu yang kita punya, harta yang kita punya kepada orang lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Di sedekah itu terpecah pula kepada dua, sedekah sunat ataupun kita lihatlah dahulu sedekah wajib yang pertama, dan yang kedua sedekah sunat. Sedekah wajib ni tuan-tuan, itulah dia yang kita buat kalau dalam bulan Ramadan, iaitu zakat fitrah, iaitu zakat zakat harta. Itulah dia tuan-tuan. Sedekah yang pertama wajib zakat. Sedekah wajib yang kedua, itulah dia tuan-tuan, nafkah suami kepada keluarganya, bukan pada isterinya, kepada keluarganya, maknanya isteri, anak-anak dan di bawah tanggungannya kalau ada anak angkat. Itu adalah sedekah wajib. Jadi sedekah wajib yang kedua ni nafkah. Itulah dia makan, minum, pakai dan tempat tinggal. Jadi dua ini wajib tak? Ini timbul pula isu, saya dah sediakan rumah, saya dah sediakan beras, saya dah sediakan air, saya dah sediakan pakaian, perlu ke lagi nak bagi duit? Jadi tuan-tuan, sedekah wajib makan, minum, pakai, tempat tinggal tadi telah dimanifestasikan dalam bentuk wang. Jadi isteri ni mungkin dia nak beli sendiri, dia nak beli makan dia dan sebagainya. Itu juga termasuk tuan-tuan. Baik, sedekah itu sedekah wajib lah, panjang lagi. Tapi tuan-tuan, sebab kita ni tazkirah, kalau kuliah kita boleh pergi dalam lagi insya-Allah. Kemudian sedekah sunat pula. Apa dia sedekah sunat ni? Inilah sedekah sunat yang kita nak bicarakan pada hari ini. Yang pertama, wakaf. Sekali kita bagi wakaf ni, dia kekal selama-lamanya tuan-tuan. Bagilah sejadah ke, kita bagilah telepon ke, selagi digunakan, selagi itu pahala dia mengalir. Sedekah ni, wakaf ni tuan-tuan, kita tak boleh guna dia untuk belanja hangus. Wakaf ni dia sepatutnya mesti tukar dulu jadi aset kekal. Contohlah wakaf ni dia dijadikan pasar raya. Kemudian dalam pasar raya tu ada 200 unit ataupun 200 lot kedai disewakan. Satu lot kedai itu sewaan dia katalah 1,000. 1,000 tu disebut manfaat. Manfaat itulah baru boleh guna untuk beasiswa, untuk pergi belajar, untuk bantu orang susah, nak bantu gelandangan. Tetapi asas kepada wakaf, mesti dia itu menjadi aset yang kekal. Itu masuk wakaf. Tak boleh orang datang jumpa kita, "Bang, bagilah saya wakaf, saya belum makan." Tak boleh. Yang kita bagi itu, dia contohlah ada orang susah datang ataupun dekat stesen minyak, dia kata dia belum makan lagi, kita pun bagi dia RM5. Itu bukannya wakaf. Ataupun hari Jumaat, ni hari Jumaat ni biasa ni tuan-tuan, di masjid ni saya tak pastilah, Allah Ta'ala alam. Tapi kalau masjid di kampung ni tuan-tuan, dulu-dulu kalau kita ingat hari Jumaat banyak buah, tuan Haji, banyak buah apa tuan Haji? Buah pisang. Bila kata buah pisang ni dia glamour hari Jumaat, maka orang pun datang bawa pisang berangan. Tu yang kena khutbah tu berangan, itu pisang berangan disentaknya. Jadi tuan-tuan, banyaknya buah pisang hari Jumaat ni. Dia pun kata, aku wakafkan pisang berangan satu tandan ni untuk Masjid Mujahidin kerana Allah. Tak ada siapa pun boleh makan tuan-tuan bila dia kata wakaf. Habislah penyik dan pisang, belanja orang penyik habis. Siapa-siapa pun tak boleh makan. Jadi konsep wakaf kat sini tidak tepat. Jadi wakaf ni sesuatu yang kita bagi, dia kekal, tidak boleh diwarisi, tidak boleh dijual beli di wakaf ni. Jadi contoh wakaf yang tepat kita bicara hari ini lah tuan-tuan, antaranya dom masjid ni, ubah ni kita wakafkan untuk baik pulih pembinaan balik ke apa ke, ikutlah tuan-tuan AJK macam mana, tapi tak nak bagi air masuk balik dah, tak nak bocor lagi dah. Itu contoh aset kekal wakaf lah tu. Mimbar ni nanti macam mana AJK akan buat, kok kata nak dibesarkan ke, ditambah tinggi ke, dinaikkan, Allah Ta'ala alam. Tapi mimbar ni aset kekal, itulah dia wakaf. Dan menara tu pula nanti, menara masjid tu, pakai batu didirikan menara tu, tanda syiar Islam. Itulah dia wakaf. Jadi itu yang tepat. Itu sedekah sunat yang pertama kita bicarakan. Sedekah sunat yang kedua itulah tuan-tuan, kita bagi sedekah. Sedekah yang kita bagi kat Petropak tadi itu disebut sebagai sedekah muqatta'ah.
sedekah yang terpotong, yang terhenti. Kenapa terpotong terhenti? Sebabnya di saat dia lapar, dia minta tolong kita. Kita bagi dia RM5. Dengan RM5 tu dia dapat beli makan, dia dapat beli air. Dia tak makan besar ni, tak tahu lah tuan-tuan cukup ke tak RM5 dan cukup ke tuan RM5 makan tengah hari tak cukup badan. Cantik tuan tanda. Saya seronok tengok tanda. Ni bagus banget Pak Kilau tuan-tuan. Ni penuh kat panggung wayang bawa kain tanda, bawa kering pakai baju Melayu, tengok Pak Kilau. Tengok Pak Kilau tu tak ada masalah, tafadhal lah. Kita menaikkan semangat kita, tengok balik sejarah Pak Kilau. Seorang guru agama, guru kepada Pak Kilau adalah seorang alim ulama. Dan bila seorang alim ulama, tuan-tuan, ilmu ni datang daripada baginda Nabi SAW. Eloklah, tak apalah nak tengok Pak Kilau. Tapi diharapkan kita yang sama memakai tanjak, memakai baju Melayu, berkeris melihat Pak Kilau ni datang juga rumah Allah mengisi kuliah sirah ni tuan-tuan. Ini masih lagi bulan Muharram, masih lagi kita membicarakan tentang hijrah. Dan bila membicarakan hijrah tuan-tuan, ingat Masjid Quba yang Nabi SAW bina bila Nabi singgah dekat Quba, itu masih wakaf yang pertama. Tuan-tuan, Nabi dekat Quba berapa hari tuan-tuan? Hari apa tuan-tuan Nabi meninggalkan Quba, masuk ke Yathrib? Dan Nabi sampai Yathrib, Nabi singgah rumah siapa tuan-tuan? Untuk dekat situ dah didirikan Masjid An-Nabawi. Jadi ini penting kuliah sirah. Kalaulah panggung wayang kuliah Kilau penuh tuan-tuan, mari datang tuan-tuan. Kesinambungan dakwah Mak Kilau ni tadi, almarhum Mak Kilau ni tadi adalah kesinambungan daripada dakwah Rasulullah SAW. Jadi mari penuhkan kuliah sirah dekat Masjid Al-Mujahidin ini. Tuan-tuan, Nabi dekat Quba, kalau kita lihat dalam kitab Rafiqul Makhtum, Sirah Nabawiyah Rafiqul Makhtum karangan Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Nabi berada di Quba ni Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 4 hari setengah. Lepas wayang Jumaat pertama dekat Masjid Quba, Nabi masuk ke Yathrib. Bila Nabi nak masuk ke Yathrib, itulah tuan-tuan, kalau kita tengok video tu kan, dulu selalu ditayangkan lah, ni tak ada dah. Tala'al badru alaina, ni syair Arab kan, telah terbitnya badrun. Badrun ni bulan purnama. Kalau bulan dia dalam bahasa Arab qamar, tapi bila badrun ni dia bulan yang bercahaya, bulan penuh. Nabi ni sampai, Nabi duduk atas unta Abu Bakar dekat depan. Nabi masuk ke Yathrib ni selepas hari Jumaat. Nabi berhenti dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa dia? Abu Ayyub Al-Ansari ni bapa saudara, bapa penakan baginda Nabi SAW. Sebelah mak Nabi SAW, Siti Aminah. Nabi ditarik ni oleh orang, dan Nabi dah masuk Yathrib ni tuan-tuan. Nabi ditarik, mai singgah rumah aku ni, ambil ya Rasul, singgah rumah saya ni. Ambil makanan, ambil pakaian, ambil kelengkapan. Ramai yang minta Nabi singgah, tapi Nabi kata apa? Biarkan unta ini meneruskan perjalanannya. Dia ada perintah. Jadi unta ni pertama kali dia berhenti tu dekat depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi dia bangkit balik unta ni, dia teruskan perjalanan. Bila dia terus sikit perjalanan, dia toleh belakang. Dia toleh belakang, dia patah balik, dia reverse. Unta dia reverse balik. Dia duduk balik dekat tempat kali pertama dia menderung duduk tadi depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi dekat situlah baru Nabi turun. Dekat situlah setelah sebulan didirikan Masjid Nabawi yang asalnya ada 3 pintu. Di belakang itulah didirikan bilik-bilik ataupun rumah-rumah untuk isteri baginda Nabi Muhammad SAW. Itu tentang sedikit hijrah lah tuan-tuan. Balik masa wakaf tadi ni, maknanya tuan-tuan, bila kita berwakaf ni tadi untuk Masjid Al-Mujahidin ni tadi, sebenarnya automatically kita telah pun melaksanakan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Selagi mana ni ubah ni tak buat lagi, besok ubah siap, menara masjid ni siap, mimbar ni siap. Tuan-tuan setiap bulan berwakaf. Contohlah, tuan-tuan tak mampu RM10, bagilah RM50 saja. Tak mampu RM50, bagilah RM100. Tak mampu RM100, bagilah RM200. Katalah RM100 sebulan tuan-tuan haji berwakaf untuk masjid ni, untuk didirikan 3 perkara ni tadi yang dah disebut tadi. Siap benda ni besok. Selagi mana kubah tu ada, menara tu ada, mimbar ni ada dan digunakan, selagi itu pahala dia mengalir kepada tuan-tuan. Tak nak ke tuan-tuan pencen akhirat? Nak kata tak nampak macam mana lagi sedekah dalam bentuk wakaf yang tuan-tuan buat? Nampak kan?
kubah tu siap, tuan-tuan punya duit. Jadi harta umat Islam. Berbangga kita. Ni pencen kubur kita, ni pencen akhirat kita. Kita ni tuan-tuan nak masuk rumah, pintu kita buat cantik-cantik. Dekat akhirat besok nak masuk dalam syurga Allah pun nak pintu yang cantik juga. Jadi tuan-tuan, orang yang hidupnya selalu melaksanakan sedekah, wakaf dia buat, zakat dah tentu wajib. Jadi dia masuk ke dalam syurga Allah nanti melalui satu pintu yang disebut sebagai babus sedekah, pintu sedekah. Ada orang ketika hidup dia rajin solat, masya-Allah, bagus solat, Allah bagi dia hadiah masuk syurga Allah. Dia rajin puasa ketika hidup. Ni nanti 9 Muharram, 10 Muharram kan, dia selalu puasa sunat. Nanti dia masuk syurga Allah dengan babul rayyan, yang syahid di jalan Allah, babu fi sabilillah. Jadi kita yang mana tuan-tuan? Jangan tak ada pintu langsung. Tak tahu nak masuk syurga pintu mana, tak ada pintu. Na'udzubillah. Takut pintu yang satu lagi pula. Tapi insya-Allah mudah-mudahan bukan kita tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi tengok, zakat dah wajib dah, wakaf ni sunat. Macam inilah tuan-tuan, kita pergi kerja. Sini rata-rata ada yang masih bekerja, ramai yang bekerja. Mana yang kena pakai smart-smart tu tuan-tuan. Saya kalau masuk jabat kita pakailah long apa ni dress code kita ya, ada dress code kita. Pakai baju kemeja. Pergi office ni tuan-tuan, punya kemas kita tuan-tuan, tali leher pakai, tali pinggang pakai, tali kasut pakai, tali jam pakai, tali apa lagi Abang Haji? Bang, tali apa lagi bang? Ada jemaah ni dia jawab. Ada satu tempat saya punya subuh ni. Saya tanya lagi, pakai tali apa lagi? Pak Haji, Abang Haji. Dia jawabnya, tali pun Ustaz. Tali pun pakai tali, ikutlah Abang Haji. Nampak? Punya kemas kita ni. Nak pergi pejabat ni semua tali ada tuan-tuan. Tapi untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala mana pula. Jadi ya tuan-tuan, kita pakai baju ni tadi wajiblah tutup aurat. Baju dengan seluar ni tuan-tuan kita anggap dia sebagai zakat wajib. Jadi sunatnya ni kita anggap wakaf pula. Wakaf dekat mana? Tali pinggang, jam, apa lagi yang bukan wajib ni, aksesori tali leher tadi tu. Itulah dia mencantikkan dress code kita. Attire kita nak pergi pejabat ni tadi ada dress code dia. Jadi yang sunat-sunat tu tadi, yang disampingkan tu lah, tu tadi bukan macam kereta lah. Kalau susah nak faham, kereta kalau tak ada sport rem boleh jalan tak? Dia rem biasa je keluar kedai, keluar kilang, boleh tak Tuan Haji? Rem ada tapi tak ada sport rem, boleh keluar tak? Boleh bawa tak? Boleh. Tapi orang lelaki ni kalau dia tengok kereta tu kosong, dia tak ada sport rem kosong, seminggu je confirm dia tukar dia sport rem. Paling tidak orang perempuan ataupun kita orang lelaki tuan-tuan, kereta kita ni nak ada pewangi. Kalau tak ada pewangi boleh bawa kereta tak? Boleh. Jadi anggaplah pewangi itu tadi sebagai wakaf. Anggaplah sport rem cantik mewah mahal besar itu sebagai wakaf. Nak mencantikkan kereta. Jadi begitulah kita tuan-tuan sehari-harian kita. Yang wajib kita dah buat. Ingat, wajib ini kalau ditinggal tempatnya dalam neraka Allah. Kalau dibuat belum tentu syurga Allah. Sebab nanti kata baginda Nabi SAW, ketika amalan wajib ditimbang oleh Allah SWT di wazannya, pakat semua tak cukup yang wajib. Sebab itulah baginda Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Baihaqi, kata Nabi SAW, innama yataqarrabu ilayya abdi bin nawafil. Sesungguhnya hamba-Ku ni kalau nak dekat kepadaku adalah dengan amalan-amalan sunnah. Ni hadis qudsi. Maknanya ilham tu datang daripada Allah, lafaznya daripada baginda Nabi SAW. Jadi Nabi kata, Allah berfirman kalau nak dekat kepada Allah adalah dengan amalan sunnah. Jadi zakat ni tadi wajib, nafkah kepada keluarga adalah wajib. Jadi kawan dia tuan-tuan nak dekat kepada Allah ni adalah sunnah. Wakaf ni tadi macam ni lah tuan-tuan nak faham. Pada Zulhijjah yang lalu kita melaksanakan ibadah korban dalam mazhab Syafi'i. Dia memang kita faham dia sunat muakkad, tapi dalam mazhab Syafi'i disebut sunat ain. Apa dia sunat ain ni? Seumur hidup sekali kena buat. Dalam mazhab Hanafi lagi lah tuan-tuan, mesti ada wakil keluarga yang kena buat, kalau tidak dosa. Jadi tuan-tuan
begitu kita kena amalkan dalam kehidupan kita. Tiap-tiap tahun beli baju raya, tiap-tiap tahun sporem baru, tiap-tiap tahun tayar baru, tiap-tiap tahun langsir baru. Bagaimana dengan iman? Bagaimana dengan amal kita, tuan-tuan dan puan-puan Allah? Adakah baru? Adakah masih kekal sedekah kita RM5? Sedangkan gaji kita setiap tahun naik level tangganya. Kalau yang mana pejabat awam P1, T3, P5, tuan dia, T6, T10 ikutlah. Sekarang gelaran macam-macam, P40 lagi, M40 lagi, T20 lah, macam-macam. Jadi kita meningkat pendapatan kita, amal kita, sedekah kita hari ini dah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya. Masjid yang melaksanakan kutipan wakaf, tak payah nak pening-pening, tuan-tuan singgah solat. Ini hari Jumaat, solat fardu Jumaat, tuan-tuan datang solat maghrib, tuan-tuan datang solat isyak. Dibawakan duit, allocate duit. Bila sebut kita allocate duit ni tuan-tuan, allocation kan, setiap bulan kita ada duit untuk bayar bil elektrik, setiap bulan kita ada bayar untuk bil api, bil air, internetnya, apa estronya, apa lagi, indah waternya 6 bulan sekali, cukai taksirannya, cukai tanahnya setahun sekali. Semua kita dah allocate duit tuan-tuan. Ni wakaf ni tuan-tuan, tolong allocate kalau boleh setiap bulan. Tuan-tuan, ni ada satu kisah benar. Ada seorang ejen hartanah, dia duduk dekat Hulu Selangor. Kalau tuan-tuan nak kenal siapa tu orang yang saya cakap ni, tuan-tuan tengoklah Facebook Perbadanan Wakaf Selangor atau YouTube Perbadanan Wakaf Selangor. Kat situ ada abang tu. Abang ni tuan-tuan, ejen hartanah ni, dia setiap kali berjaya menjual disebut apa ya, satu unit hartanah, rumah dia berjaya jual. Dia kata benda pertama yang dia buat adalah dia akan asingkan untuk wakaf. Zakat dah tentulah, ni kita cerita benda sunat. Benda sunat yang pertama dia asingkan dulu adalah wakaf. Dan semenjak daripada hari itu tuan-tuan, tak putus-putus dia ni berwakaf. Setiap kali berjaya jual je, dapat komisen dia akan wakaf dulu. Dan setiap kali itulah dia akan dapat lagi projek baru, dapat lagi penjualan baru, dapat lagi penjualan baru. Allahu Akbar. Sebab apa? Ni janji Allah. The more you give, the more you can. Lagi banyak kita bagi, lagi banyak Allah ganti. Tambah-tambah masjid ni tuan-tuan, selagi mana orang menggunakan masjid ni, tuan-tuan berwakaf untuk masjid ni, selagi itulah Allah akan menggantikan. Mutakhir ini tuan-tuan tengok ya. Kalau kita lihat ada satu angka yang menjadi kerisauan mutakhir ini, lebih kurang 70% anak-anak muda mutakhir ini tidak mahu menyambung pelajaran. Sebab mereka menyambungkan, buat apa belajar tinggi-tinggi, sudahnya hutang habis PTN, kemudian kerjanya gaji RM1,500 aja, buat apa belajar tinggi-tinggi. Tuan-tuan, kita mak ayah, kita abang-abang kepada mereka, kita abah ayah atuk kepada mereka. Ingat, menuntut ilmu ni bukan sebab gaji. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Kita menuntut ilmu ni tuan-tuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila cari ilmu, maknanya dia mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah taala, kitab Minhajul Abidin ni sebelum kitab Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf, kitab akhlak, dalam bab pertama kitab Ihya Ulumuddin, apa kata Imam Ghazali, ataupun kita ambil tajuklah tuan-tuan. Tajuk pertama dalam kitab Ihya Ulumuddin selepas kata penghantar, tajuknya bab yang pertama, babul ula. Apa kata Imam Ghazali? Al-ilm wal ma'rifah. Ilmu dan ma'rifah. Nampak? Kenapa Imam Ghazali sebut ilmu dan ma'rifah? Ma'rifah ni apa? Ma'rifah ni nak mengenal Allah lah. Maknanya tuan-tuan, bila kita cari ilmu, kita akan kenal Allah. Jadi sayang kalau itulah angka sebenar, 70% lebih kurang ataupun 75%. Anak-anak sekarang tidak mahu sambung belajar hanya kerana memikirkan akan membayar hutang, hanya kerana akan memikirkan gaji kecil. Mereka salah. Kita sebagai ayah, kita sebagai abang, kita sebagai atuk, betul kan? Mereka satu hari ini nanti akan berusia sama macam usia kita. Masa tu mereka akan menyesal, waktu tu dah tak ada guna sekarang. Tapi masih boleh pada ketika itu. Tapi kita ni diuji dengan kesihatan, diuji dengan macam-macam lah, kesempitan masa dan sebagainya. Jadi usia mereka yang belas-belas ni pergi sambung lagi belajar. Bukan sebab gaji, bukan sebab pangkat,
bukan sebab jawatan, bukan sebab ada hutang tak ada hutang dah, tapi sebab ilmu tu kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang yang ada ilmu ni tuan-tuan, Allah bagi dia kemudahan. Nanti Allah bagilah gaji besar, nanti Allah bagilah dia bakat, tapi cari dulu ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini dalilnya, dalil yang pertama turun di Gua Hira kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari ilmu akan kenal Allah. Tapi kalau cari duit tak ada ilmu, ada 1 juta pun tuan-tuan, 2 jam habis. Tapi kalau ada ilmu 1 juta, dia beranak jadi 100 juta. Beza dia tuan-tuan. Baik, dan mungkin di penghujung-penghujung ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dah cerita sedikit tentang wakaf tadi. Ingat, tak ada siapa pun di atas dunia ni tuan-tuan melainkan para rasul, para nabi maksum. Maksudnya dosanya yang lepas, yang sedang dan akan datang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang bercakap itu banyak dosa juga tuan-tuan. Ingatlah kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaq walau bitamrah fa innahu tasuddu min al-ja'i wa tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Kata Nabi apa? Tasaddaqu. Bersedekahlah kamu walau dengan sebiji tamar. Kerana dengan tamar itu dapat menghilangkan ja'i, kelaparan. Wa tudfi'ul khati'ah, dia dapat menghapuskan kesalahan, yakni dosa kecil kama yudfi'ul ma'un nar, seperti mana air memadamkan api. Nak faham macam ni lah tuan-tuan. Kalaulah kita ini yakin dosa kita sebesar air botol mineral ni tuan-tuan, harga dia tulis kat sini RM1.20 dengan kuantitinya 600 ml. Kalau yakinlah kita ni dosa kita sebesar air mineral 600 ml dengan harga RM1.20 tuan-tuan, inilah besar dosa kita. Hari ni tuan-tuan masukkan dalam tabung tu RM1.20, hapus dosa kecil kita. Tapi ulama membayangkan dosa kita ni ibarat pasir dekat tepi pantai. Tuan-tuan pernah kira pasir dekat tepi pantai? Tak ada kerja nak kira pasir tak tahu lagi. Tak ada kerja nak kira pasir tepi pantai. Maknanya apa? Bukan sahaja terlampau banyak dosa tu, tetapi tak mampu langsung nak kira, kena mengandaikan begitu. Sebab itulah amalan-amalan sunat yang saleh, yang baik, berterusan buat. Sebab akan hapuskan dosa kecil kat pantai kita ni. Sebesar pasir dekat pantai, sebanyak pasir dekat pantai. Dosa kita tak boleh kira dengan kalkulator. Dosa kita tak boleh kira dengan jam. Dosa kita tak boleh kira dengan naik turun matahari, naik turun bulan. Tak boleh. Jadi kita kena buat dengan harapan hapuskan dosa. Ya, itu yang pertama. Keduanya, bila kita berwakaf ni tuan-tuan dirahmati Allah, kita semua ada mak ayah. Ada yang mak ayah dia tak pernah jumpa pun, bila dia lahir tak pernah jumpa mak dia tak pernah jumpa ayah dia. Baginda Nabi SAW lahir sahaja, ayah dah tak ada. Adalah mak, itu pun meninggal dunia pada usia Nabi 6 tahun. Paling tidak kita lahir tuan-tuan ada mak ayah. Mana yang ada. Jadi tuan-tuan tengok, apa yang saya nak sampaikan adalah bila mana kita bersedekah dalam bentuk wakaf ni tadi, niatkan untuk almarhum, untuk almarhumah ibu dan ayah kita. Sampai dia tak sampai Ustaz. Orang kita suka gaduh ni dulu ni tuan-tuan, sampai tak sampai. Kita bawa sebuah hadis tuan-tuan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang lelaki bertemu dengan baginda Nabi SAW, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, aku ada seorang ibu yang baru meninggal dunia. Mengejut, lam tusi, tak sempat berwasiat. Masa itulah sebelum adanya surah An-Nisa berkaitan tentang faraid, ini asas. Tapi aku yakin ya Rasulullah, kalau ibuku masih hidup, dia nak bersedekah. Jadi kalau aku bersedekah ya Rasulullah, adakah pahalanya akan sampai kepada ibuku yang dah meninggal dunia tadi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, fatasaddaqu anha. Ya, kata Nabi, maka bersedekahlah kamu untuknya. Ya, dekat sini maknanya mak dah meninggal dunia ni tadi. Niatkan, aku wakaf hari ni, aku wakaf minggu depan lagi nanti, aku wakaf lagi nanti bulan depan untuk Masjid Al-Mujahidin ini, ya Allah, pahala dia tolonglah bagi kepada almarhum ayahku, almarhumah ibu. Niatkan tuan-tuan, amal kebaikan kita ni. Mungkin ada yang tak sempat gaji pertamanya nak bagi kepada mak ayah. Ada yang tak sempat mak ayah ni melihat dia berjaya pada hari ini.
kejayaan semasa ni. Jadi ini antara ciri anak saleh. Kan baginda Nabi SAW sebut idza mata banu Adam, apabila matinya anak Adam itu, habislah semua amalan yang terputus illa min thalas, kecuali 3 benda je kan boleh bawa. Sadaqatun jariyah, atau ilmu yang tafa'u bih, atau waladun salih yad'u lahu. Itulah dia sadaqatun jariyah. Yang pertama tu wakaf. Kita dah buat dah sedekah wakaf ketika kita hidup. Kita buat, kita dapat. Ni Allah akan tengok nanti ke akhirat. Dan akhir sekali kan awaladun salih yad'u lahu. Anak ni yang hujung sekali Nabi sebut. Dia anak yang saleh, maka dia akan ingat kita bila kita meninggal dunia. Dia bukan sahaja mendoakan, tapi amalan-amalan di antaranya ni. Bila berwakaf, dia niatkan untuk kita nanti bila dah meninggal dunia. Itu yang kedua tuan-tuan. Untuk mereka yang dah meninggal dunia, tolong niatkan. Yang pertama tadi, hapuskan kesalahan kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kalau boleh nak jadi orang yang seminggu tak bersedekah, seminggu tak berwakaf, rasa nak demam. Tapi jangan sebaliknya tuan-tuan. Sekali dia bersedekah, demam terus. Teringat pula cerita almarhum Tan Sri Ramli. Cerita apa? Cerita apa tu tuan-tuan? Cikgu Murni tu. Cerita apa bang? Cerita apa tuan Haji? Ingat tak? Cikgu apa ni? Haji Bahil. Haji Bahil ni, bila orang datang minta derma rumah anak yatim, dia demam. Tapi bila yang datang tu Cikgu Murni, skor balik. Budak-budak lah kena pegang duit banyak, dia kata. Kalau lelaki yang datang, dia kata budak-budak tak boleh pegang duit banyak, dia bagi RM1. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitulah kita nak. Jangan jadi seperti pengajaran tu. Jangan jadi macam Haji Bakhil. Bila bagi sedekah, demam. Kita nak tuan-tuan, bila tak bagi, kita rasa nak demam. Jadi kita buat checklist balik diri kita tuan-tuan. Ada tak kita ni beristighfar pada Allah? Ada tak kita ni bersedekah, berwakaf? Macam kita sebut tadi lah, wakaf ni dia sedekah cabang daripada sedekah, tapi dia sedekah sunat. Dan di awal-awal tadi kita dah sebut juga, keuntungan di akhirat pun kita dah sebut. Bagus sedekahnya, dapat hapus dosanya, niatkan untuk almarhum-almarhumah. Jadi dekat dunia pun dapat juga. Dapatlah pengecualian cukai itu tuan-tuan di bawah subsection tu 44.11.6 tu tadi, wakaf ni tadi. Jadi jumpalah di JK Masjid ni tuan-tuan untuk tuan-tuan melaksanakan ibadah sunat wakaf ni tadi. Selain dia menjadi sunnah baginda Nabi SAW, sahab kita juga di akhirat, dan juga itulah amalan-amalan yang membawa kita kepada Allah SWT. Macam kita sebut tadi, pakaian setahun sekali kita tukar. Kenapa tukar baju? Kenalah ustaz tukar baju, baju dah kecil. Baju yang disalahkannya, siapa yang besar, siapa yang kecil tuan-tuan? Kita kan kalau nak beli baju ni, kita tak apa. Kenapa beli baju baru? Baju dah kecil, bukan baju dah kecil, kita yang bertambah besar. Jadi cara untuk melahirkan kesyukuran kepada Allah, kita ni bila bertambah besar, maknanya kita sihat, badan kita ni cukup nutrisi. Pulangkan balik kepada Allah dengan cara apa? Berwakaf ni tadi. Sebab wakaf ni harta Allah. Sekali kita bagi, jangan diambil balik. Jadi selagi mana harta itu dah jadi harta Allah, dan asalnya kepada harta itu juga adalah dari Allah, Allah bagi pinjam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, apa tuan-tuan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Takkan kita ni sampai kepada kebaktian yang sempurna sehingga kita menginfakkan benda yang paling kita sayang. Kalau tanya orang perempuan apa yang dia paling sayang, suami. Buktinya apa? Dia tak bagi suami dia tambah cawangan. Apa lagi dia sayang? Anak-anak. Tapi sebenarnya ayat ini nak merujuk kepada apa tuan-tuan? Itulah dia. Upah, komisen, gaji, keuntungan, dividen, apa sahajalah yang mendapat dalam bentuk, kalau di Malaysia di RM, itulah keuntungan yang kita dapat. Kita pulang baliklah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wajib, dan tentu wajib, compulsory is compulsory. Ini yang sunat ni tuan-tuan. Macam kita sebut tadi, kita nak baju cantik, kita nak kereta kita cantik, rumah kita cantik, langsir bertukar, kabinet bertukar, dapur bertukar. Jadi macam mana dengan amalan sunat kita ni tuan-tuan? Bertambah ataupun tidak? Berapa kamu sedekah? RM1. Gaji berapa? RM10,000. Kena tak tuan-tuan? Tak kena dekat situ. Memang sedekah tak, tapi tak kena.
Kalau mungkin 10,000 yang kena mungkin ni, contoh 1,000 mungkin. Sebab apa tuan-tuan? Kita sanggup menghabiskan installment rumah beribu-ribu, installment kereta beribu-ribu, belum lagi rontek, belum lagi servisnya. Bagaimana dengan diri kita sendiri, rontek diri kita dekat akhirat nanti? Bagaimana dengan insurans kita dekat akhirat nanti? Bagaimana dengan diri kita, rumah kita dekat akhirat nanti? Ingat tuan-tuan, barang siapa yang mendirikan masjid atas ni, dunia ni sementara ni Allah dirikan pula untuk dia mahligai di sana nanti. Ada orang mungkin dia tak mampu lah nak dirikan masjid. Saya yang bercakap ni pun tak mampu, tapi kita mampu macam mana? Sikit-sikit. Sebab agama Islam ini agama ta'awun, agama takaful, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita ni berlumba-lumba untuk buat kebaikan, bersama-sama buat kebaikan. Jadi nak tukar dom masjid ni benda baik, nak baiki, nak tambah ilmu mimbar ni benda baik, nak buat menara masjid pun benda baik. Jadi kita bersama-sama dalam perkara baik. Selain agama Islam itu adalah agama nasihat. Paling tidak tuan-tuan, Jumaat ada tazkirah, dapatlah seminggu sekali dengar. Ataupun kami malam Jumaat lepas baca Yasin, mungkin ada sedikit tazkirah, dapatlah. Ingat tuan-tuan, kehidupan kita ni penuh dengan tazkirah, peringatan. Tak percaya? Tuan-tuan masuk kereta, tak bawa kunci yang mana push button tu kan? Tak. Kunci dah buka lah, terjatuh. Nak start, tekan button, boleh start tak? Dia kata tak, sebab apa? Key, dia tak detect key dia. Tu peringatan. Tak payah pergi jauh lah, bila dah bawa kereta tu naik 40, naik 60, naik 80, naik 120, naik 180. Habis meter tuan-tuan tekan, sampai berdiri tekan minyak tu tuan-tuan. Tu meter, tu peringatan. Minyak sebagai contoh dah nak habis, baik dekat motor, baik dekat kereta. Kereta sombong, dia tak ada indikator minyak tuan-tuan. Naik juga, tanda minyak dah nak habis. Itu peringatan. Tuan-tuan sampai traffic light warna kuning, tuan-tuan buat apa? Buat apa tuan-tuan? Buat apa tuan-tuan? Sampai traffic light kuning buat apa tuan-tuan? Peringatan tu. Dia bagi peringatan, traffic light kuning, peringatan tu. Kita buat apa tuan-tuan? Peringatan untuk kita laju lagi sebelum merah. Itu salah. Abang-abang APJ boleh kat dalam ni. Bila dah warna kuning, bersedia untuk berhenti. Itu peringatan. Bila dah merah, berhenti. Itu peringatan. Sampai dekat kawasan sekolah, contoh 20 km sejam, 10 km sejam, itu semua peringatan. Jadi tak salah, rumah Allah ini kerap kita datang, kerap kita hadir untuk sama-sama kita mendengar peringatan. Jadi untuk akhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ulang sekali lagi, Masjid Al-Mujahidin yang tuan-tuan datang hari-hari ini tuan-tuan, sedang mencari dana untuk sama-sama kita membina menaranya, nak tukar kubahnya, nak baiki mimbarnya. Itu yang utama, mungkin ada lagi yang lain. Jadi mereka ni, AJK kita ni tuan-tuan, memerlukan kita semua. Tabung masjid ni perlu dipenuhkan, kaunter-kaunter wakaf masjid ni perlu disinggah, duit yang ada dalam wallet kita ni perlu dikeluarkan agar impian untuk mengadakan 3 perkara yang utama ni dapat direalisasikan. Ini bukan soal tanggungjawab orang masjid ni, tak. Ini tanggungjawab kita bersama, sebab kita ada kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitulah baginda Nabi SAW mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin. Tuan-tuan jangan lupa, kita sebut Ansar, kita sebut Muhajirin, kita sebut Muhajirin, kita sebut Ansar. Baginda Nabi SAW pun minal Muhajirin. Itu sebab bila Nabi masuk ke Yathrib, masuknya hari lepas Jumaat daripada khutbah tu, Nabi kata, ni bukan lagi Yathrib kan, tapi ini adalah Madinah. Dan Nabi dia akan menjadi raja ataupun pemimpin pentadbir bagi Madinah setelah terbentuknya piagam Madinah. Jadi tuan-tuan, untuk akhirnya kita dah surat masjid ni nak buat apa. Yang keduanya tuan-tuan, tentang pahala, tentang keberkahan, bila kita bersedekah pun kita dah sebut. Dan untuk keuntungan dunia pun kita ingatkan sekali lagi, mana-mana yang nak dapatkan pengecualian cukai dengan berwakaf ni, melayakkan tuan-tuan dapat pengecualian cukai daripada pendapatan yang ada aggregate income tahunan tu kan, di bawah section 4411. Jadi untuk keterangan lanjut, tuan-tuan bolehlah bertemu dengan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin ini untuk keterangan lanjut, insya-Allah. Jadi ingat, harta yang kita miliki ini dia merupakan satu ujian.
dia merupakan suatu nikmat, dia merupakan satu sifat harus Allah. Jadinya hendaklah kita ini serahkan juga ada bahagian-bahagiannya kepada Allah untuk melengkapkan kita sebagai seorang mukallaf, untuk menunaikan yang wajib, itulah dia zakat, untuk menunaikan juga perkara-perkara sunat yang menghampirkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon maaf terlebih dan terkurang perkongsian sebelum solat Jumaat kita pada hari ini. Itu sahaja masa yang saya miliki. InsyaAllah kita bertemu lagi. Jadi kita tangguhkan tazkirah Jumaat kita dengan tasbih kafar dan surah Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء إن شاء الله.